Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin min i'ta'i adh-dhahab wal warik wa an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu ma dhaka ya Rasulullah? Qala dzikrullahi ta'ala. Maukah aku memberitahu kepada kamu sebaik-baik amalan kamu, yang paling suci di sisi Tuhan kamu, yang paling tinggi pada darjat kamu, yang lebih baik daripada memberikan emas dan perak, dan lebih baik daripada kamu menemui musuh kamu, lalu kamu membunuh mereka dan mereka membunuh kamu. Lalu para sahabat berkata, apa dia wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allahu Allah. Hari kiamat tidak akan datang kepada seseorang yang mengucapkan Allah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allahu Allah. Tidak akan berlaku kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sampai di bumi ini hingga tidak ada yang mengucapkan Allah Allah. Ustaz Al-Syekh berkata, yang Abdul Qasim, zikir adalah rukun yang sangat kuat dalam perjalanan menuju Al-Haq. Bahkan keberadaannya merupakan tiang. Tidak akan sampai seseorang menuju Allah kecuali dengan berterusan berzikir. Zikir ada dua jenis, iaitu zikir lidah dan zikir hati. Zikir lidah atau zikir lisan bagi seorang hamba yang menggunakan tekniknya akan menghantarnya pada istiqamah zikir hati. Zikir lidah ini punya pengaruh pada zikir hati. Jika hamba berzikir dengan lidah dan hatinya secara sekaligus, maka dia adalah seorang ahli zikir yang sempurna dalam sifat dan keadaan laku spiritualnya, yakni kerohaniannya. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, zikir menyebarkan kewalian. Barang siapa menetapi zikir, maka dia dianugerahkan penyebaran. Dan jika dia mencabut zikirnya, yang berhenti daripada berzikir, maka penyebaran kewaliannya dicabut daripadanya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila baginda sallallahu alaihi wasallam satu hari berkata kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritahu kepada kamu sebaik-baik amalan? Wa azkaha, yang paling suci, yang paling murni di sisi Tuhan kamu. Wa arfa'iha, yang paling darjat, yang paling tinggi dalam darjat kamu. Yang perbuatan yang menyebabkan darjat kamu berada pada kedudukan yang paling tinggi. Bahkan lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Bahkan lebih baik daripada berperang. Maka Nabi SAW menyebut, amalan secara perbandingannya lebih baik daripada sedekah. Secara perbandingannya lebih baik daripada berperang pada jalan Allah. Baik, apakah kemuliaan ini bersifat mutlak ataupun kemuliaan ini bersifat khusus atau keadaan tertentu? Para ulama muhaddithun ataupun ulama hadis menyatakan, kemuliaan yang Rasulullah sebut di sini ialah kemuliaan bukan bersifat umum, tapi bersifat keadaan tertentu khusus. Umpamanya begini, bila masuknya waktu solat, maka apakah yang paling afdal? Solat. Tidak ada yang lebih afdal daripada solat. Bila datangnya bulan Ramadan, maka apakah amalan yang paling afdal? Jawapannya puasa. Atau seorang meninggalkan puasa satu hari, tidak mampu untuk dia qada sepanjang hidupnya, yang tidak akan menyamai pahala.
Seorang tinggal puasa Ramadan sehari, sengaja. Kalaupun dia qada bulan-bulan lain, seluruhnya dia tak akan menyambut ini. Yang meninggalkan secara sengaja. Yang tinggal sebab sakit, sebab kebenaran syarak, itu tak apa. Yang sengaja. Dan demikian juga ketika mana seorang ada mak ayah, maka amalan paling baik ialah mak ayah dia. Sehingga Nabi SAW tidak mengizinkan seorang berperang bila dia masih punya mak ayah yang perlu dijaganya. Dan demikian juga bila kita melihat amalan-amalan ini, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus pada keadaan tertentu. Hadis ini menyebut tentang sifat khusus, bukan secara mutlak. Kerana ada waktunya berperang pada jalan Allah itu lebih afdal, umpamanya di Palestin hari ini. Maka berperang itu lebih afdal. Bukan duduk berzikir dengan cara yang dipahami, kalimah-kalimah yang dituturkan. Dengan disebut, ditegur oleh para ulama yang sibuk berperang kepada ulama yang sibuk berzikir dengan mengatakan, kamu dalam ibadat zikir, kamu sedang bermain-main. Sekiranya pipi-pipi kamu bergenang air mata, leher-leher kami bergenang dengan darah. Untuk menunjukkan kemuliaan perang. Jadi yang Rasulullah sebut di sini, pada situasi beginner ataupun pada situasi orang-orang yang mula mendekatkan diri pada Allah. Yang mula nak dekat diri pada Allah. Pada keadaan orang-orang yang bukan dalam keadaan kita perlu bersedekah atau sebagainya. Maka amalan paling afdal ketika ini adalah berzikir. Kerana zikir akan menarik segala kebaikan yang lain. Kerana itu Nabi SAW bila mengatakan, aku nak beritahu satu amalan yang pada keadaan ini, pada kedudukan ini, pada keadaan kamu, lebih baik daripada bersedekah dan berperang. Contoh kita jumpa anak kita yang kecil. Anak kita. Apakah amalan yang paling baik bagi anak-anak kecil kita? Apakah bersedekah? Jawapannya tidak, belajar. Anak-anak kecil kita sekolah rendah, sekolah menengah. Apakah amalan afdal paling dibuat? Belajar. Dan dia dalam situasi belajar. Kita cakap pada orang yang menjadi petani, menyediakan makanan pada manusia. Kita kata amalan paling afdal ialah kamu bercocok tanam. Kerana manfaatnya. Untuk kamu, kerana kepakaran yang kamu ada. Saya tak akan bercakap pada orang yang tak pandai berkebun, amalan paling afdal berkebun. Kerana dia tak akan melakukannya secara sempurna. Maka Nabi SAW disebut sini mukhatabun, yang Nabi tuturkan sekarang di sini ialah orang-orang yang paling baik waktu ini ialah dia melazimi zikir. Contoh dalam keadaan contoh tak berperang, kita tak ada perang musuh, walaupun kita sedang mencari pahala untuk berperang dengan musuh, namun dalam situasi ini zikir paling afdal. Setiap orang melihat amalan berkait dengan kemuliaannya berkait masa, berkait pada keadaan situasi ketika itu, berkait pada dirinya sendiri, dan berkait pada kesan daripada amalan yang dilakukannya. Maka secara umum hadis ini, kata para ulama, mengkhususkan pada golongan tertentu, keadaan tertentu. Pun begitu, ia menunjukkan kelebihan zikir. Sehingga ada waktunya zikir lebih baik daripada berperang. Ada waktunya. Bukan lebih baik daripada bersedekah. Bagi orang tertentu. Seorang datang jumpa saya. Apa amalan yang paling afdal saya buat? Saya pun tengok dia semayang tak reti, benda tak reti. Saya kata amalan paling afdal ialah kamu belajar. Ia lebih afdal daripada kamu berperang dan bersedekah. Saya melihat dia. Sebab itu Nabi SAW bila dia menjawab satu persoalan, Nabi akan tengok siapa yang tanya. Umpama Rasulullah, umpama seorang doktor yang pesakit datang padanya bertanya tentang penyakit, Nabi akan jawab berdasarkan hal keadaan orang tu. Contoh pergi hospital, contoh jumpa doktor. Contoh kata saya sakit doktor, saya demam. Doktor tanyalah, berapa hari awak demam? Saya pun sebut seminggu. Ada batuk, ada sesama. Tanya. Doktor mula bagi ubat ni, makan sehari 3 kali. Doktor, adik saya berdemam, boleh tak saya bagi makan ubat ni? Doktor, tak boleh. Adik awak kena jumpa saya dulu. Bawa dia jumpa saya. Tak, dia simptom pun lebih kurang. Tak, bawa dulu. Saya akan tanya dia. Maka dia bawa adik. Maka doktor tanya soalan sama. Awak demam ya? Awak ada batuk? Ada. Ada kahak kering ke dan sebagainya. Kita cek. Oh, rupanya adik ni penyakit lain. Walaupun demam juga simptom. Tapi mungkin penyakit lebih dahsyat.
Begitu Nabi SAW waktu menyebut amalan yang afdal. Melihat siapa di situ, melihat keadaan ketika itu, maka zikir ialah amalan yang paling baik. Sehingga Nabi SAW menyatakan kelebihannya waktu ini bagi kamu lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Lebih baik daripada berperang pada jalan Allah yang kamu akan membunuh musuh kamu dan musuh kamu akan membunuh kamu. Seorang bila berperang, dibunuh musuh dia dapat pahala. Dia tak sama orang perang cuma bunuh seorang kemudian mati syahid. Dengan orang yang berperang dibunuh 4 orang lalu dia syahid. Yang bunuh 4 orang ni pahalanya lebih besar. Atau yang mungkin dah bunuh beratus musuh lalu baru dia syahid, maka ini lagi besar. Sebab itu bila kita faham syahid ni bukan kita pergi medan perang okey mati dah. Bukan. Kita berusaha untuk merosakkan atau menghancurkan kekuatan musuh. Lagi banyak kita buat, lagi besar pahala kita di sisi Allah. Kita dah hancurkan senjata musuh, dah bunuh tentera, ketua-ketuanya. Maka orang ni bila dia mati syahid, pahalanya lebih besar daripada orang yang cuma bunuh sedikit. Macam kita sebutlah, sedekah umum pahala. Tapi yang sedekah banyak, pahala ni lebih banyak. Berzikir, besar pahala. Tapi yang zikir banyak, dia lagi besar pahala. Berbanding orang zikir sikit. Sama juga perang. Yang bunuh musuh banyak, pahalanya lebih besar. Itu bukan pergi masuk perang tu nak mati. Berusaha untuk bunuh seramainya. Untuk mendapat pahala. Setiap musuh yang dibunuh itu pahala. Dan bila kita terbunuh, kita dapat pahala. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, apa dia amalan yang hebat sangat? Nabi kata, zikrullah, berzikir pada Allah. Satu hari Nabi Allah Idris AS. Nabi Allah Idris ni, kerjanya tukang jahit. Dan setiap kali Nabi Allah Idris AS dicocok jarumnya masuk lubang, dia akan kata, subhanallah. Dan dia juga akan menyebut astaghfirullah. Setiap subhanallah, subhanallah. Setiap jahitannya. Maka Allah mewahyukan pada Nabi Idris, wahai Idris, aku mengangkat darjatmu mengatasi manusia seluruhnya. Ini pada zaman ini. Lalu Nabi Allah Idris AS menangis dan sujud syukur. Kerana Allah angkat darjat. Lalu Nabi Idris berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, lima rafa'tani. Kenapa kau angkat darjat aku? Sebab apa? Nak tahu sebab lah amalan. Kau telah angkat darjat aku di dunia dengan melebihi para Nabi dan Rasul pada zamanku. Ini melebihi Nabi-Nabi yang lain pada zaman dia. Lalu kata Allah Ta'ala, wahai Idris, kami melihat buku catatan setiap hamba kami. Dan kami tidak dapati buku catatan yang paling banyak daripada zikir, iaitu tasbih dan istighfar lebih pada kamu. Itu maksudnya apa? Kita kadang sebut Nabi orang mulia. Tetapi dia tak mulia kerana nabinya, melainkan kerana amalan yang terkandung di dalam kenabiannya. Sahabat-sahabat mulia bukan kerana sahabatnya, melainkan amalan mulia yang terkandung pada nilai sahabatnya, persahabatannya. Yang dengan sebab itulah kita diminta contoh pada Nabi. Saya tak boleh jadi Nabi, tuan-tuan pun tak jadi Nabi. Tapi apakah yang menyebabkan Allah angkat Nabi-Nabi ini? Alaihissalatu wassalam. Ini Nabi Idris, yang disebut dalam Athar. Dia banyak menyebut tasbih dan istighfar. Dan bagaimana cara dia berzikir? Dia berzikir dalam pekerjaannya. Dia tak berzikir, duduk setempat, pegang tasbih, zikir. Bukan. Dia menggunakan jarumnya. Yakni pekerjaannya dalam berzikir. Umpama orang kalau kerja waiters, kerja layang, tukang makan, sambil dia angkat hidangan, subhanallah, alhamdulillah. Maka itulah zikirnya. Umpama seorang tukang masak, setiap kali campurkan setiap bahan, astaghfirullah, alhamdulillah. Dan bila selesai masak, alhamdulillah. Dan bila dia angkat, Allahu Akbar. Arti zikir ini, bukan zikir kita duduk setempat, lalu terbengkalai segala kerja dan urusan kita. Zikir ini sebagaimana kita bernafas dan kehidupan kita. Seorang suruh rumah lipat kain, lipat baju. Allah tak dang saya nak berzikir, Ustaz. Kain baju banyak sangat. Anak 10. Kerana dia tak memahami bagaimana zikir itu berlangsung. Kalau setiap kali lipatan itu dilipat, dia pun sebut subhanallah. Dia pun sebut astaghfirullah. Dia pun sebut subhanallahil azim. Apa saja zikir. La ilaha illallah, siap. 3 bakul. Bayangkan zikirnya banyak mana.
kain bajunya menjadi tasbihnya. Betul orang mengadu, Ustaz, anak-anak ni ramai tak datang, Ustaz. Ada ilmu nak zikir tak datang. Jadikan anak-anak kamu ialah alat-alat zikir kamu. Waktu kita dodoikan anak kita. Dulu mak-mak kita ruang zikir dia masih dodoi anak. Sebut la ilaha illallah sampai anak tertidur. Ataupun mak tertidur dulu. Tengoklah mana dulu yang terkesan dengan zikir tu. La ilaha illallah, mak pun tidur. Anak pun bangun balik. Artinya itu ruang yang terbuka pada semua orang. Sebab itu bila saya sebut asar daripada Nabi Idris AS. Supaya seorang tidak melihat zikir dengan maksud bengkalai segala kerja. Bahawa saya nak cuti 7 hari, kenapa nak zikir? Lalu, dia mengabaikan nafkah anak bini dia. Atau tanggungjawab dia. Kita katakan zikir ini ia berlangsung dalam setiap langkah dan perjalanan hidup. Sebab itu para ulama' membahagikan zikir itu pada dua. Yang pertama zikir khusus, yang kedua zikir umum. Sebelum kita zikir lidah, zikir hati. Zikir khusus ialah kalimah-kalimah yang masyhur. Kalimah-kalimah masyhur dalam menyebut nama Allah. Zikir umum ialah sebarang perkara yang mengingatkan kita pada Allah, itu zikir. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Nabi SAW, "Iza istaiqadha ar-rajul fi lailatin wa aiqadha ahlahu." Bila seorang lelaki bangun malam, lalu dia menggerakkan isterinya, fasallaya jami'an, fasallaya rak'ataini jami'an, dua-dua solat 2 rakaat. Suami bangun, sambil pun buat isi, bangun. Kenapa? Dia solat 2 rakaat. Maka dia akan ditulis di kalangan orang-orang yang menyebut nama Allah banyak. Kutiba lahum minadh-dhakirin Allah wadh-dhakira. Ditulis bagi suami dan isteri ini orang-orang yang banyak ingat Allah. Artinya sembahyang tu zikir. Tuan-tuan hadir dalam majlis ilmu dinamakan zikir. Kita duduk majlis ilmu, kita sedang berzikir pada Allah. Tuan-tuan buat sebarang perkara ma'ruf, perkara baik. Cegah kemungkaran, tunjuk jalan yang baik, beri nasihat. Itu zikir. Maka inilah kehidupan berzikir orang beriman. Dengan bahasa mudah, biar semua perbuatan kita mengingati Allah. Dan merenung kejadian ciptaan Allah, itu zikir. Kita pergi mana-mana, pergi pulau sana, pergi gunung sini, melihat subhanallah, cantik, Masya Allah, indah. Maka itu zikir. Menjadikan kita melihat luas kekuasaan Allah, sempurna kekuasaan Allah, indah kekuasaan Allah, bijaksananya Allah. Maka zikir ini yang kita nak faham dari sudut kehidupan. Zikir bukan membengkalaikan hidup kita, tetapi menyusung hidup kita. Zikir bukan menjadikan kita meninggalkan tanggungjawab kita atau pergaulan kita. Tapi zikir itu mengindahkan lagi pergaulan kita. Seorang isteri, bila mana dia kata nak berzikir, dia pun dah tak masak, dia pun dah tak layan suami. Itu bukan zikir yang dituntut. Dan kadang zikirnya pada Allah, makin sempurna layanannya pada suami. Dan kadang zikirnya pada Allah, makin sempurna layanannya pada isteri. Dan kadang berzikir pada Allah, makin sempurna tarbiyah dia pada anak-anak dia. Dalam keadaan berzikir pada Allah, makin sempurna pekerjaan-pekerjaan dunianya. Sebab itu kata ulama, zikir itu menyempurnakan urusan dunia. Dan kita kena ingat, bagaimana disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Ana ma'abdi, aku sentiasa bersama hamba aku. Man zakarani, yang berzikir padaku. Wa taharrakat syafatahu, dan mulutnya sentiasa bergerak untuk ingat aku. Aku akan duduk dengan dia. Aku akan bersama dengan dia. Berarti kata ulama, bila membahaskan hadis ini, pertolongan Allah sentiasa buat bersama dengan orang berzikir. Kita cerita, Ustaz, kedai saya kena sihir. Ni kedai saya kena orang jalan tak nampak. Kita tak perlu pun nak upah fulan bin fulan. Sebenarnya kita dalam kehidupan seharian kita boleh membina benteng kita sendiri dan pelaris kita sendiri. Kerana sepakat ulama bahawa zikir itu pelaris pada rezeki. Selain dia pembersih pada hati.
Bila disebut hati kita ini, tuan-tuan berkarat. Likulli syai'in jila. Setiap sesuatu ada penyinarnya. Ada benda yang akan menyucikannya, mengilatkannya. Dan pengilat hati itu ialah zikrullah. Hati pun kilat. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila saya katakan, orang kata kedai dia kena ganggu, kena sihir, anak-anak saya. Kerana kita tidak membudayakan zikir dalam kehidupan. Kerana zikir ini menjadi hisnah atau hisin, benteng kepada semua masalah hidup kita. Cuba kita amalkan zikir dengan maksud yang sebenar. Bukan sekadar saya kata zikir dengan sebut lidah, subhanallah, alhamdulillah. Tetapi dalam setiap program yang kita turuti, kita ikuti, ialah program zikir yang mengingatkan kita pada Allah. Wa imam majlis ilmu, majlis nasihat. Wa imam kita menyertai kebaikan-kebaikan yang memberikan kepada kita pahala dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir seperti inilah yang dicari oleh para alim ulama. Saya kalau ditanya zikir mana yang kamu maksudkan, maka mereka berkata, setiap nafas kami adalah zikir. Contoh seorang yang sedang sembahyang, dan sepanjang pernafasannya dalam solat itu, dia adalah zikir. Seorang yang sedang baca Quran, dan sepanjang pernafasan di waktu dia baca Quran, itulah zikir. Menjadikan semua nafas-nafasnya berzikir. Itu disebut sebagai zikir nafas. Walaupun saya tahu ada orang merujuk zikir nafas dengan cara menahan nafas untuk menyebut sejumlah bilangan tertentu. Tapi kita katakan yang akmal, yang paling sempurna. Bila kita bernafas dalam mentaati Allah. Seorang yang sedang baca Quran, semua nafas yang ada dan sepanjang dia baca Quran, nafas itu dah mengingati Allah. Seorang yang sedang solat, semua pernafasan dia, sepanjang dia solat itu ialah nafas yang mengingati Allah. Seorang yang sedang berperang pada jalan Allah, semua nafasnya itu sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang sedang menasihati nasihat yang baik, maka semua pernafasan itu ialah zikir pada Allah. Seorang yang duduk mendengar nasihat, majlis ilmu, nafas yang kita bernafas di sini, itulah dia zikrullah yang telah kita lakukan. Sebab itu selagi mana manusia ingat Allah, sama ada secara zikir yang bersifat khusus, istighfar dan sebagainya, atau yang bersifat umum, maka selagi itulah Allah Ta'ala pelihara bumi ini daripada berlaku kiamat. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah ala ahadin yaqul Allahu Allah. Tidak akan berlaku kiamat ke atas orang yang menyebut Allah Allah. Artinya paling pendek zikir kalau dia cuma menyebut Allah, dunia ini belum kiamat. Kerana masih ada yang menyebut nama Allah, kan dunia akan kiamat bila tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Ya, tanda-tanda kiamat berlaku. Tentang bukan maksud kalau ada ingat Allah, Dajjal tak keluar, Ya'juj Ma'juj tak keluar. Itu tanda kiamat, itu bukan kiamat. Kita kena faham Dajjal tanda kiamat, Ya'juj Ma'juj tanda kiamat. Kiamat tu apa? Kiamat berarti semua manusia binasa. Tapi selagi mana ada yang menyebut nama Allah, maka selagi itu tidak akan berlaku kiamat. Tapi tanda kiamat berlaku. Dan selagi mana ada yang menyebut nama Allah, selagi itu Kaabah tidak diruntuhkan. Kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keruntuhan Kaabah. Akan datang sekelompok manusia yang berbetis kecil, yang rambut kerinting, yang datang menyerang Kaabah dan menghancurkannya. Kenapa berlakunya penghancuran Kaabah? Kan tidak ada lagi orang Islam. Orang Islam tak ada. Tapi kalau ia muqaddasat, benda yang syiar Islam, ni orang kafir dibenci, maka mereka menghancurkannya sesudah orang Islam tidak ada. Ia berlaku sesudah kewafatan wakil kepada Nabi Allah Isa AS, yang memerintah adil seperti Nabi Isa. Kemudian dia wafat. Kemudian orang beriman wafat semuanya. Maka yang tinggal hanya orang kafir. Maka ketika itu sejumlah orang daripada Habasyah yang datang menyerang Kaabah lalu meranak dan menghancurkannya. Dan tidak terbangun lagi Kaabah. Kaabah dihancurkan. Dan waktu itu tidak ada yang menyebut Allah Allah. Tidak ada yang kita katakan orang ingat Allah. Ya, sehingga zikir ini menjadi satu keseimbangan alam.
Alam ini seimbang, maksudnya tidak dimusnahkan semuanya. Kerana ada orang-orang yang berzikir pada Allah. Masih ada belahan kawasan tempat yang mana orang berzikir pada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, perumpamaan alam itu perumpamaan jasad kita. Bila mana jasad ini atau kita sentiasa menyebut nama Allah, Allah Ta'ala akan pelihara jasad ini. Daripada berlaku kehancuran. Maksud kehancuran ialah daripada berlaku keadaan di mana jasad ini diazab oleh Allah SWT. Kerana zikir menyelamatkan jasad daripada api neraka. Bukan menyelamatkan jasad daripada kemurkaan Allah SWT. Bukan menyelamatkan jasad kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita melakukan perkara yang Allah murka. Kita dah sebut bagaimana zikir ini menjadi sebab kepada kekuatan dalam ibadat. Kalau kita dapati mood kita berubah-ubah. Mood saya nak ibadat, nak istiqamah, bukanlah satu benda yang senang. Kita cerita istiqamah, kadang-kadang kita heran kenapa orang tu tak boleh istiqamah selepas 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Akhirnya Allah beri jawapan, kita pun sama, tak istiqamah juga akhirnya. Kita sama, akan berlaku. Dan tak ada orang terkecuali. Pak Imam yang bercakap atau yang dengar cakap. Kadang kita tengok orang ni, dah bagus ni kuliah 10 tahun, tiba hilang. Dah 20 tahun, tiba hilang. Tak ada istiqamah. Menjadi ketakutan semua orang beriman. Kadang-kadang kala kita mencela seorang yang tidak istiqamah dengan apa yang telah dia lalui, akhirnya benda tu berjangkit kat kita pula. Tanpa kita sedar, kita buat benda yang sama. Kalau dia sedar, dia pasti akan kembali. Sebab tak sedar. Apa yang dilakukannya ialah telah meranapkan apa yang telah dibina sebelum ini. Tapi itulah ketakutan semua orang, termasuk Nabi Muhammad SAW. So kata yang paling aku takut ialah istiqamah. Kerana ia berat. Itu ayat yang menyebut fastaqim kama umir. Adalah kamu istiqamah sebagaimana Allah perintahkan. Itu menyebabkan kamu buat keberubahan fikir macam mana cara nak istiqamah. Kerana manusia ni tuan-tuan, umpama daun. Bila mana dia kering, dia akan gugur dengan kaedah cara mana. Dia tiup angin, jatuh sendiri. Nak kekal ia menghijau, maka dia kena kekal berzikir pada Allah. Saya sebut contoh semalam, kalau ada pokok bunga lawa comel. Kalau tuan-tuan tak siram, tuan-tuan menunggu dia kering mati. Kita ni tuan-tuan dalam beribadat, beragama. Kalau kita tak siram dengan zikir, maka kita akan lemah. Sebab itu dengan berzikrullah, dia akan menjadikan semangat untuk istiqamah berterusan. Kata Syekh Abdul Qasim, zikir ialah rukun paling kuat dalam perjalanan menuju Allah. Siapa yang nak sampai pada Allah, dia mesti berzikir. Dan bila mana dia gagal berzikir, yang merupakan tiang dalam mengingati Allah, maka niscaya dia akan terjatuh dan tergugur. Bagikan daun kering gugur tadi. Daripada hijau, masih hijau tak gugur. Dah kurang air, tak support dia, dia pun jadi kering, mula menguning, dia akan jatuh. Dengan angin sepoi bahasa. Dengan sedikit tolakan, maka dia jatuh. Tak perlu tunggu ribut. Tapi kalau daunnya menghijau walaupun ribut tak jatuh. Itu perumpamaan zikir. Yang rukun untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kata ulama, zikir ada dua jenis. Lidah dan zikir hati. Zikir lidah inilah yang menjadikan hati kita akan mengingati Allah. Dan zikir pada hatilah yang menyebabkan lidah kita menyebut nama Allah. Artinya tuan-tuan, antara lidah dengan hati mesti ada kaitan. Dan zikir yang paling mulia bila ianya bergerak sekaligus. Lidah dan hati. Tapi kalau kita nak sebut mana lebih mulia, hati atau lidah? Yang paling baik bergerak dua-dua. Tapi kalau salah satunya, jawapannya hati. Zikir hati lebih baik pada zikir lidah. Namun, tidak boleh meninggalkan lisan zikir lidah hanya takut orang kata kita riak. Bahkan melakukan kedua-duanya sambil berdoa mengharapkan keredaan Allah. Tak saya nak zikir tapi nanti orang kata riak pula. Zikir nanti nampak riak. Tuan-tuan lawanlah riak tu. Jangan setiap kali kita rasa riak kita tinggalkan. Setiap kali kita rasa riak dengan amalan kita, kita mujahadah lawan. Saya tadi saya nak sedekah tapi takut riak saat tu tak sedekah. Saya tadi nak solat duha tapi takut riak. Saya tadi bila
Ustaz umum siapa nak sponsor orang buka puasa. Saya nak bagi ni. Tapi takut riak pula Ustaz. Tu saya tak sedekah tu. Betul, kalau begitu cara kita bercakap, tertutup semua pintu kebaikan daripada kita. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, bila seorang itu datang riak dia bila buat amalan, bukan dengan berhenti buat amalan, tapi buat dan lawan. Dan saya bagi sedekah, ambillah buat duit buka puasa. Riak pun datang, saya doa, ya Allah, jadikan amalan ini ikhlas padamu. Itu kita lawan, doakan. Saya nak sembahyang duha ni takut riak, tak apa, solat je solat. Ya Allah, jadikan ibadat duha aku tadi ikhlas padamu ya Allah, terimalah. Jauhlah aku daripada riak. Begitu cara kita. Jangan setiap kali datang riak, tak jadi. Tak jadi kita nak melakukannya. Bukan begitu cara kita dalam meninggalkan kebaikan, hanya bimbangkan riak. Dan itu akan menutup kemuliaan dan kesempatan umur yang Allah beri pada kita untuk buat baik. Kemudian kata Syekh Abu Ali Daqqaq, zikir menyebarkan kewalian atau disebut mangsyurul wilayah. Barang siapa menetapi zikir, maka dia dianugerahi penyebaran ataupun mansyur. Dan jika dia mencabut zikir, maka penyebaran kewalian dicabut darinya. Tak apa maksud zikir ini mangsyurul wilayah? Zikir inilah antara rukun kewalian. Zikir itu tanda kewalian. Dan zikir itulah darjat kewalian yang diperoleh. Tapi bila seorang itu berhenti zikir, maka dicabut kewaliannya. Sehingga dia kembali berzikir. Dan kita tahu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyanihi. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam mengingati Allah pada semua keadaan. Kita dah cerita Nabi Idris. Kenapa Allah muliakan Idris? Sebab dia banyak zikir. Dan demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda banyak zikir. Rasulullah tidak pernah buat sesuatu melainkan ada zikirnya. Rasulullah nak tidur ada zikirnya. Rasulullah terkejut tidur ada zikirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ada zikirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir ada zikir. Nabi berperang ada zikir. Untuk menunjukkan bagaimana keadaan sempurna Rasulullah mengingati Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita perlu mencari motivasi untuk berzikir. Kita tahu kelebihan zikir. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Tapi ada hari semangat, tasbih 2 kiri kanan. Pegang, hari semangat. Ada hari tak bersemangat. Bukan kata tasbih tak ada, mulut pun tak bergerak nak berzikir. Macam mana kita nak cari satu motivasi diri kita untuk menjadikan kita istiqamah dan berzikrullah. Ya, kalau kita nak senaraikan kelebihan zikrullah, beratus kelebihannya. Bahkan kita kata begini, yang berzikir yang mengetahui nikmatnya. Zikir penyebab kita diampunkan. Zikir penyebab amalan kita digandakan. Zikir penyebab hati kita dibersihkan. Zikir penyebab dosa kita digugurkan. Zikir penyebab darjat diangkat. Zikir penyebab dimudahkan urusan. Zikir penyebab rezeki dilapangkan dan diluaskan. Zikir penyebab terselamat daripada kesusahan dan kesukaran. Zikir penyebab kepada kekuatan tubuh badan dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Zikir penyebab kepada nur pada wajah. Keindahan pada wajah. Dan zikir penyebab kepada hikmah bicara dan tutur kata. Orang yang banyak berzikir, cara dia bercakap lain. Zikir memberi kesan pada lidahnya dalam bertutur. Menyebabkan dia tak bertutur menaikkan yang baik. Dan dia tak bertutur menaikkan amal ma'ruf nahi munkar. Maka dia tak akan bertutur menaikkan akan memberi manfaat pada yang mendengarnya. Ada aura sehingga orang rasa nak dengar. Walau apa yang dicakap mungkin sama dengan orang yang cakap. Tapi kesan zikir. Dan zikir penyebab kepada islah zatil bain. Perdamaian orang berbalah. Dan zikir penyebab tenang kita. Bahagia kita. Dan zikir penyebab menjadikan kita tidak sunyi. Tak bosan. Itu penyakit umat akhir zaman ni bosan. Walau duduk rumah banglo. Tapi bosan lah. Walau tiap-tiap minggu weekend melanjut. Tapi bosan lah.
Walau tiap hari duduk sembang lepak dengan kawan. Tapi bosan lah. Cerita bosan ni bukan tak ada benda dia nak buat. Tapi ada benda dia tak buat. Nak kata tak melancong, dah melancong. Nak kata tak makan, dah makan. Nak kata tak ada kawan, beribu kawan. Nak kata tak kaya, banyak harta. Yang simpang berjuta. Kat mana bosan ni? Kerana ada benda yang kamu tak buat. Apa dia? Mengingati Allah. Kerana Allah akan membalai penyakit bosan pada semua manusia mereka yang ingat Allah. Dan bila datang bosan pun, dia bosan lagi ni. Kadang-kadang dalam melancong tu bosan melancong. Bosan. Lihat bagaimana kehidupan orang kafir. Yang kerjanya makan, minum, jalan. Itu kerja mereka. Makan, minum, jalan. Dia punya berjalan sampai setahun. Gatih basikal berjalan. Bok layak bertahun. Kita jangan dengan orang Islam buat macam tu. Kita jalan tu raya-raya. Negara kita banyak raya. Masa itulah jalan. Ini orang kafir, dia berjalan bukan cerita raya tu. Kadang-kadang ambil basikal, sekian-sekian, pencing, berjalan around dunia. Pakai karavan, pakai motorhome. Itu idea mereka. Tapi tetap mereka rasa bosan. Dah berjalan satu dunia, dah kenal semua. Kita pun ikut trend tu juga. Berkayuh basikal around dunia. Ikut trend tu. Kita pun ikut trend tu juga. Beli karavan satu, kita dah pencing, bini dah pencing, jom orang Malaysia, lepas tu orang dunia. Dan itu cara hidup yang kita cuba warisi daripada orang kafir. Sehingga kita pun tak ada matlamat hidup. Cuba untuk mencari ketenangan dalam dunia yang tidak ada ketenangan. Bila Nabi Allah Musa beri salam pada Khidir AS, Assalamualaikum. Lalu apa kata Khidir? Anna bi'ardikas salam. Assalamualaikum, selamat sejahtera atas kamu. Ataupun sejahtera atasmu. Ataupun perkataan assalam, damailah atasmu. Dengan nama Allah yang bersifat assalam. Kata Khidir, anna bi'abdikas salam. Sejak bila pula dunia kamu ni ada sejahtera? Sejak bila? Atas dunia ni ada ketenangan. Tentang sejak bila atas dunia ni ada ketenangan? Cukuplah kematian itu menghilangkan segala ketenangan yang kita pernah kecapi dan nikmati selama ini. Tuan-tuan dapat semua nikmat. Masya Allah, lahir keluarga kaya. Nak apa, semua ada depan mata. Kerja mudah. Apa pun kita nak, kita dapat. Belajar, cerdik, pandai. Gaji jangan cerita. Gaji mahal kita. Dapat semua. Dapat pula isteri baik. Anak-anak, mak, patuh. Oh, saya dah tenang, saya dah aman. Maka berlaku kematian. Apakah dia rasa tenang lagi setelah berlaku kematian? Anak dia mati. Mak dia mati. Isteri dia mati. Akhirnya sebenarnya kita sedang mencari ketenangan palsu di sini. Ketenangan tidak berada di sini. Ketenangan berada di sana. Kalau nak tenang di sini, Allah beri satu jalan saja. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah sahaja hati tenang. Kalau saya katakan walau saya bahagia macam mana, datang kematian yang akan menghilangkan segala ukiran kebahagiaan yang pernah saya ukir dalam kehidupan ini. Hancur semua. Rumah yang saya beli untuk isteri tercinta. Ini semua harta benda untuk isteri dan anak-anak. Tiba mati mereka. Apakah orang ni dia akan rasa bahagia bila mati? Orang ni. Ada seorang jutawan. Kaya. Seorang perempuan kaya. Tiba-tiba suami dia pun mati. Suami dia sayang tu mati. Dia tu lemah semangat. Dia tu tak nak nyanyi. Padahal dia dengan nyanyi tu 100 juta dia dapat. Dia berhenti. Dia tak nak makan. Pakai kuruh melidi, melengking. Dia tak ada apa lagi kebahagiaan. Dia cuma menunggu mati. Hilang bahagia dia. Kalau orang tengok dia macam bahagia, rupanya dengan hilang suami dia dah hilang bahagia. Jadi saya kata ini, kita kat dunia sedang mencari kebahagiaan palsu. Tapi orang yang ingat Allah, dia tahu apa itu kebahagiaan. Kerana dalam sabar dia akan bahagia, dan syukur dia akan bahagia. Kerana hidup ini antara sabar dan syukur. Semua kita akan hadapi.
Bila hilang orang-orang yang disayangi, maka dia bersabar. Maka itu menyebabkan dia bahagia. Bila datang nikmat kepadanya, maka dia bersyukur. Maka itu yang menyebabkan dia bahagia. Benda ini tidak boleh dilakukan melainkan orang-orang yang mengingati Allah. Sebab itu orang yang ingat Allah sentiasa ke depan dalam hidup dia. Nabi SAW satu hari balik peperangan. Bersama dengan para sahabat sehingga Rasulullah sampai ke satu tempat. Nabi kata, sabakal mufarridun. Untunglah orang-orang yang mufarridun. Telah menang dalam perlombaan ini golongan mufarridun. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, siapa mufarridun? Kami tak faham maksud mufarridun. Jawab Nabi SAW, az-zakiruna Allah kasiran wa zakirat. Itu orang lelaki dan orang perempuan yang paling banyak ingat Allah. Ini namanya mufarridun. Siapa mufarridun? Apa kelebihan dia? Dia sentiasa mendahului orang lain dalam semua sebab. Dia mendahului orang lain dari sudut kebahagiaan. Dia mendahului orang lain dari sudut kesabaran. Dia mendahului orang lain dalam syukurnya. Dia mendahului orang lain dalam ibadatnya. Dia mendahului orang lain dalam kebaikannya. Dia semua mendahului orang lain kerana dia ada enjin besar dalam diri dia, namanya zikir. Kita sama-sama kereta kancil atau sama-sama kereta wira. Tapi kalau enjin kita lain, kita akan ke depan. Contoh enjin 1.5 turbo. Kawan ni 1.5 biasa. Siapa depan? Kawan ni enjin dia 2.0. Kita enjin kita 4.7. Agak-agak siapa depan? Itu yang hari ni pesawat-pesawat yang laju. Pesawat kita laju 850 km sejam. Ni pesawat dia sampai 2000 km sejam. Dia punya laju radar pun tak sempat nak tembak dia. Tak sempat nak detect dia. Kata itulah dia mufarridun. Orang yang berzikir banyak. Dia jadi orang paling laju sekali. Dia akan sampai pada Allah sebelum orang lain sampai. Orang yang kena tunggu pencing dulu baru sampai. Dia dah sampai. Kalau saya kata muharrik, penggerak di enjin yang ada dalam diri ni ialah zikrullah. Itu tuan-tuan sekalian. Zikir ialah satu ibadat yang terbuka dalam semua keadaan. Tiada halangan dan tidak ada sebab untuk tidak melakukannya. Kerana Allah menjadikan zikir itu dilakukan oleh lidah dan hati, dua anggota badan yang boleh berfungsi 24 jam. Boleh berfungsi. Lidah ini boleh sentiasa menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan hati ini boleh sentiasa menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada setiap masa. Fizikal kita terbatas pergerakan. Sampai masa tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh angkat. Kita pun dah tak lagi masjid, lutut sakit. Tapi tuan-tuan tak akan ada orang kata, saya ni tak berzikir sebab lidah sakit. Tuan-tuan, lidah kamu tak akan sakit. Yang ni yang menghalang kamu untuk zikir. Itulah pecah mulut sikit-sikit. Tapi dia tak akan menghalang kita zikir. Dia mungkin menghalang kita makan mi goreng basah, nasi lemak sambal pedas, mungkin. Tapi zikir jalan. Kalau itu nilai kebahagiaan seseorang, zikir yang disebut sebelum dia mati, la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah menyatakan, lakinu mangutakum bila ilaha illallah. Ajar orang-orang yang nak mati kamu, biar lidahnya berkata la ilaha illallah. Tapi bila Rasulullah SAW menyebut, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk syurga. Pertama, la ilaha illallah ialah sebesar afdal zikir. Afdal zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah seafdal zikir itu ucapan la ilaha illallah. Itulah ucapan yang akan kita sebut. InsyaAllah. Moga dipermudahkan ketika mana kita nak mati. Berarti seorang bila ditutup kehidupannya dengan menyebut nama Allah, diselamat dan masuk syurga. Bagaimana orang daripada mula lagi sebut nama Allah? Tentang kata Imam Fakhr Razi, kalau seorang itu telah menghabiskan banyak masanya dalam keadaan sia-sia dan maksiat, namun dekat akhir nak mati dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia selamat. Bayangkan bagaimana orang yang setiap hari itulah zikir dia, maka pasti dia lebih selamat. Contoh orang yang saya kata dah hidup hancur lebur dah, tiba-tiba saat nak mati sebut la ilaha illallah, selamat dia. Nabi kata masuk syurga. Ustaz, dia kan dulu begitu begini. Tak, masalah begitu begini tu urusan dia dengan Allah.
Tapi Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akhir kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Saya nak cakap apa itu Rasulullah kata. Takkanlah masuk syurga Ustaz. Hutang saya tak bayar. Takkanlah masuk syurga Ustaz. Dia pun mengutuk saya kuat. Itu hal yang dalam urusan Allah. Tapi Rasulullah beritahu yang sebut la ilaha illallah, ini adalah calon ahli syurga. Dan apa perkara yang berbangkit, itu urusan yang Allah selesaikan. Kerana Allah yang beri pengisyaran itu melalui lidah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan faham, bahawa yang dekat nak mati ni, walau hidupnya lara sebelum ini, dengan sebab dia menyebut kalimah tadi, dia calon orang yang selamat, ahli syurga. Bagaimana orang yang memang membina hidupnya menyebut nama Allah? Tentang kita tak ada keuzuran untuk mengatakan saya tak ada masa menyebut nama Allah. Tuan-tuan mungkin berkata, oh, saya tak sempat nak semayang, tak sempat nak pergi haji, tak sempat nak pergi umrah. Tapi tak mungkin diterima alasan orang kata saya tak ada masa untuk zikir. Kerana ia satu waktu yang agak terbuka. Amat terbuka. Dan bukanlah maksud kita nak sebut 100, 1000. Ada orang, dia kata kelebihan zikir, okey start hari ni saya start 1000. Saya kata jangan. Kenapa tak boleh start 1000? Kita zikir ini, dia bukan pertama, kita kena faham, dia bukan angkanya. Fahami dahulu, ia bukan angkanya. Tetapi dia usaha untuk kita ingat Allah. Dalam ruang mana yang kita mampu? Ruang mana? Sebut Allah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila kita nak mula menyebut nama Allah, mulakan pada angka minimum supaya kita mampu istiqamah. Apa minimum? Saya boleh zikir 10 kali je. Ambil 10 kali. Yang setiap hari nak selawat 10 kali, istighfar 10 kali, lepas sembahyang. Silakan. Dan istiqamah dalam tempoh berapa tahun? Saya datang kekuatan, saya nak jadikan 20 kali lah pula. Tuan-tuan, saya dah sebut zikir ni, tuan-tuan jangan ikut orang. Dia Ustaz 5,000 sehari Ustaz. Kita pun buat 5,000. Lepas tu berhenti 5,000 hari. Sekali tu je lah. Sebab itu kita diajar istiqamah tu. Tuan-tuan kena fikir satu angka yang kita mampu dan kita boleh istiqamah. Kerana kekuatan zikir itu bukan pada bilangannya tapi pada istiqamahnya. Tuan-tuan pegang perkataan ini. Kekuatan zikir bukan pada bilangan tapi pada istiqamahnya. Kita kalau sebut orang sayang kat kita. Satu hari di call kita 100 kali. Sebab apa? Saya sayang kat awak ni. 100 kali ni. Minit telefon. Lepas tu hilang 100 hari. Sebab muncul-muncul 100 hari. Mana pergi? Dengan orang yang mungkin di telefon kita sekali sehari je. Tapi setiap hari di call. Atau di mesej. Khabar ini sihat, dah makan. Ayat biasa je dah makan. Itu je ayat dia. Esok mesej lagi. Khabar sihat. Dah. Orang ni lebih dekat di hati orang berbanding dengan orang yang sehari 100 kali telefon. Sebab dia sentiasa ingat. Dia sentiasa ingat. Ataupun kalau dia melazimi seminggu sekali call. Maka orang dia tahu, orang ni seminggu sekali dia mesti ingat aku ni. Nanti hari Jumaat mesti hantarlah berani kat rumah aku. Dia ingat ni. Orang ni lebih kita sayang dengan orang yang satu hari dia datang, selapang dia hantar kat kita, makan tengah hari, makan malam. Lepas tu hilang sebulan. Kita tak akan ingat dia. Saya ingat dengan orang yang istiqamah ni. Sebab tu bila tuan-tuan zikir, pertama ikut kemampuan kita. Yang kedua, pastikan kita berzikir untuk berterusan. Bukan untuk angkanya. Berterusan. Dan zikir berterusan lebih baik daripada zikir yang angkanya banyak. Tapi bila saya dah, sehingga saya sudah ada waktu khas untuk saya zikir. Saya faham waktu itu. Dan kita ni dalam hidup, kita telah terbiasa dengan hal duniawi sehingga kita ada masa khas untuk duniawi. Cerita petang-petang saat memang saya main bola. Kita dah terbentuk di alam automatik. Ayah saat pukul 10 mesti ngeteh. Alam automatik. Kita tahu Baisyak je mesti tengok berita lah. Mesti tengok TV. So, benda-benda syahwat. Dek, kalau tuan-tuan buat berterusan, dia automatik tuan-tuan dah ada masa tu. Maka hal agama perkara yang sama. Kita kena buat sehingga kita sampai ada masa untuk buat tu. Sehingga saya ni kalau maghrib isyak saya tak fikir lain melainkan saya fikir kuliah. Saya tak fikir. Sebab kita dah set lama daripada kecil. Akan jadi begitu. Jadi, kalau orang ajak lepas maghrib boleh jumpa. Awak tak boleh jumpa saya lepas maghrib. Kalau nak jumpa boleh datang kuliah. Kalau nak jumpa, nak sembang. Kalau awak tak akan jumpa saya kedai kopi, kedai makan, waktu maghrib. Secara umumnya, kalau kita dah biasa. So, awak tak akan jumpa saya lepas subuh. Melainkan selepas kuliah subuh. Kerana itu kebiasaan saya.
Kita buatlah agama sehingga dia jadi kebiasaan. Atau kalau tuan-tuan dan kadang hilang upaya akal dan sebagainya, dia automatik berlaku. Itu berlaku pada umat Islam di Palestin. Mereka sentiasa berzikir. Atau dekat mati, tangan mereka tegak berzikir. Dan itu biasa mereka buat. Tangan mereka ada tasbihnya dan tangan tegak. Walaupun mereka dah tinggal kerangka, dah tinggal tulang belulang, tapi tangan tu tegak. Betapa kebiasaan itu menjadikan kemuliaan. Ni tuan-tuan tengok orang melatah. Melatah ni sebab apa dia melatah? Sebab dia memang biasa buat macam tu. Dia biasa, dia pun dah jadi seronok melatah. Orang melatah, saya yakin, saya percaya. Kalau dia ubah latahan dia dengan zikrullah, maka dia akan terbiasa begitu. Dia orang kampung saya ni, kalau latah mencaruk, jadi geng-geng seorang ni pun satu perangai juga. Dia tak mencaruk, dia suruh mencaruk untuk pihak dia. Dia sama. Orang dalam sop, cokek. Caruk kawan tu. Pening tak emang tengok. Nak geng-geng tua pula ke? Tak makan zaman. Tapi mungkin sebab dia dah belajar agama. Dia mula ubah. Malu aku duduk mencaruk. Duduk rasah mencaruk. Dia mula ubah. Itu kepada zikir. Orang cocok dia tu zikir. Bismillah. Bismillah. Akhirnya dia kebiasaan dia berzikir. Dia berusaha ubah. Dia tahu. Dia mungkin tak boleh ubah melata. Ada setengah orang melata ni. Penyakit yang kadang-kadang payah. Walaupun saya yakin insyaAllah melata ni ada ubat. Setengah orang mungkin payah. Tapi dia ubah konteks melata daripada dia menyebut perkataan tak baik, perkataan sia-sia. Dia ubah dengan zikrullah. Maka akhirnya tuan-tuan sekalian, dia dah terbiasa berzikir. Begitulah zikir, bukan kita cerita bilangan. Tuan-tuan jangan duduk banding bilangan orang tu banyak ni, banyak ni. Itu buat ikut kemampuan kita. Yang penting saya nak berterusan dalam zikir saya. Sampai dia membentuk satu waktu khas, saya ada dah waktu tu. Kemudian saya kata kita dah terbentuk waktu. Oh maghrib kita terfikir kuliah. Oh dengar azan zuhur kita terfikir salat jemaah. Terbentuk waktu itu secara fitrah beragama. Maka saya nak, bila je saya sebut petang, saya mesti baca mak surat. Saya tak rasa sempurna petang saya tanpa mak surat, zikir. Saya tak rasa sempurna tidur saya tanpa saya membaca zikir-zikir ini. Saya tak akan tidur tanpa membaca as-sajdah, tanpa membaca al-mulk, tanpa saya membaca 3 kursi. Saya tak akan tidur. Kalau saya mengantuk, dia automatik mulut tu bergerak. Kan itu kebiasaan. Kalau begitu kita buat, tuan-tuan. Kita dah mencapai satu tahap istiqamah. Allah jaga kita walau kita terlupa. Kadang-kadang terlupa, tapi dia jadi ingat. Kadang-kadang tak sempat baca ni, dibaca dalam mimpi. Untuk menyempurnakan apa yang biasa kita buat. Dalam mimpi baca surah Al-Mulk. Kenapa? Ngantuk sangat ni. Contohnya, ini contoh yang mungkin berlaku. Ada mana-mana orang yang berusaha berzikir, menyebut nama Allah secara konsisten, sehingga Allah Ta'ala berikan dia kemuliaan. Walau dia hilang upaya untuk melakukannya secara kebiasaan, maka Allah hadirkannya secara otomatik. Untuk dia sentiasa ingat Allah. Dan itu berlaku pada seorang sahabat yang lalu dikubur, lalu mendengar dalam kubur tu baca surah Al-Mulk. Dalam kubur baca. Dan dia bertanya pada Nabi SAW. Dia kata Rasulullah, itu adalah munjiat penyelamat daripada azab kubur. Orang ni dia punya istiqamah baca, sampai dalam kubur dia baca. Kemudian apa yang Allah beri pada dia? Takat saya cerita yang lupa baca Al-Mulk sebab ibu mengantuk sangat. Allah hadirkan dia dalam mimpi baca Al-Mulk sampai dia khatam. Bukan apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Sahabat yang baca Al-Mulk dalam kubur. Sebagai kemuliaan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.